Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum semua. Kejap ya. Okey, Assalamualaikum. Allahu Akbar. Kejap, saya nak setting je. Alright, dah boleh setting. So yang mana yang baru join, mohon untuk komen sama ada suara saya ni jelas ataupun tak. Siapa yang mohon untuk komen sama ada suara saya jelas ataupun tak, sebab saya tak nampak lagi. Okey, jam dah menunjukkan pukul 9.31 lewat 1 minit. Minta maaf banyak-banyak. Alright. So kita akan mulakan sekejap lagi. Topik pada hari ini adalah macam mana kita nak menggunakan formula AIDA. Macam mana kita nak menggunakan formula AIDA untuk bantu selesaikan masalah pemasaran usahawan. Okey, sebelum tu mohon untuk komen clear ataupun tak. Alhamdulillah, Osman daripada Bandar Tun Razak Ceras, jelas. Alhamdulillah, terima kasih. Okey, kita akan mulakan seminit lagi insya-Allah. Sebab hari ini saya lewat sikit masuk. Tadi ada masalah teknikal. So topik kita pada hari ini adalah bagaimana untuk kita nak menggunakan formula AIDA. AIDA tu apa? AIDA tu yang pernah kita bincangkan sebelum ni lah dalam copywriting, untuk nak selesaikan masalah pemasaran usahawan. Okey, so itu tajuk dia kita hari ni lah. So yang mana yang baru masuk tu, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Roy Syam, terima kasih join. Mohon untuk share dan like saya punya video. Perkongsian ini sebenarnya adalah perkongsian direct daripada Koperasi Maktab Koperasi Malaysia Berhad. Memang dibawakan khas daripada Koperasi Maktab Koperasi Malaysia Berhad, Koperasi Kaki Tangan Maktab Koperasi Malaysia Berhad. Okey, saya hari ini bekerja daripada rumah, work from home. Dalam time PKP ini saya hanya bekerja 2 kali saja seminggu, iaitu hari Khamis dan Jumaat. So hari ni Rabu saya bekerja daripada rumah, insya-Allah. Okey, jam dah menunjukkan 9.33. Alhamdulillah. Rasanya semua jelas lah. Rasanya semua jelas. Suara saya semua jelas dan kita akan mulakan lah. Awal mula, pertama mula, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan tidak terlambat rasanya untuk saya nak ucapkan selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan kita mendapat barakah daripada Ramadan yang lepas, insya-Allah. Hari ini special mood raya. So hari ini dengan bersongkok bagai lah. So pakai baju raya tahun lepasnya ni. Right. So kita akan mulakan. Sebelum kita mulakan, elok yang mana yang belum mengenali saya nak memperkenalkan, saya Zahidi daripada Koperasi Kaki Tangan Maktab Koperasi Malaysia Berhad. Saya bertugas di sana dan dari segi pengalaman saya ada 14 tahun di dalam sektor koperasi, dan dari segi minat saya banyak memfokuskan kepada digital marketing. Okay? So kalau nak tahu lebih lanjut tentang koperasi saya, boleh pergi ke koopmkm.com.my. KOOPMKM Malaysia, Maktab Koperasi Malaysia.com.my. koopmkm.com.my. Itu koperasi saya lah. Oh, Tuan Asyuk, Tuan Afendi, terima kasih banyak join, insya-Allah.
Saya akan kongsikan tajuk pada hari ini adalah bagaimana kita menggunakan formula AIDA. Formula AIDA untuk nak menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan pemasaran di dalam perniagaan ataupun di kalangan usahawan. Okey, topik ini saya akan pecahkan kepada tiga fasa lah. Yang pertama sekali, kita kena tanya diri kita kenapa kita buat pemasaran, dan kita faham tak apakah itu pemasaran. Itu fasa yang pertama saya pecahkan. Yang keduanya, kita akan kupas dengan lebih lanjut formula AIDA, flow dan turutan dia. Dan yang ketiga, dia sebenarnya fasa 2 dengan fasa 3 tu dia lebih kepada berkait. Kita tahu formula AIDA dan macam mana formula tersebut menyelesaikan masalah usahawan. Alright. So kita pergi dulu kepada AIDA lah. AIDA ni sebenarnya adalah satu formula yang telah direka khas di barat. Dia punya yang mula-mula mengeluarkan model AIDA ni, nama dia Elias St. Elmo Lewis. Okey, ini tahun 1889. Memang klasik gila, sampai sekarang masih lagi evergreen. Boleh Google tengok siapa yang memperkenalkan AIDA. Nama dia ialah Elias St. Elmo Lewis. Okey, dia adalah seorang perintis iklan dan juga jualan di Amerika. Dia memperkenalkan formula ni pada tahun 1899. Memang klasik gila. Dan ada penambahbaikan sampai sekarang digunakan lagi, dan ada penambahbaikan sampai sekarang ni pun. Formula AIDA yang diguna sekarang ni pun dah macam-macam ada. Nanti saya akan highlight lah beberapa formula AIDA yang related, yang dibuat sekarang tapi masih lagi menggunakan base daripada yang legend AIDA yang mula-mula diperkenalkan pada tahun 1898. Okey. So dalam dia sebenarnya AIDA ni, tujuan dia adalah untuk yang pertama sekali macam mana kita nak tarik pelanggan. Okey. Yang pertama sekali macam mana kita nak tarik pelanggan. Yang keduanya, macam mana kita nak pastikan pelanggan itu berminat dengan kita. Dan yang ketiganya adalah macam mana kita nak pastikan pelanggan tersebut mengambil tindakan mengikut apa yang kita nak daripada mereka. Kalau kita nak menjual, kita nak mereka membeli dengan kita. Kalau kita nak mereka share, kita nak mereka viralkan apa yang kita iklankan ataupun apa yang kita maklumkan kepada mereka. Okey. Dalam formula AIDA, AIDA tahu A-I-D-A. A adalah attention ataupun awareness. Itu adalah formula yang pertama. I adalah interest, D desire, dan A yang terakhir adalah action. Okey, AIDA. Dan memang kalau kita Google, pergi dekat internet, kita Google, memang akan jumpa formula AIDA ni dalam pelbagai diagram, pelbagai interpretasi, dan banyak lagi lah kita boleh tengok dalam tu. Okey, terima kasih yang baru join. Saya tengok ada member saya ni, Khalid Nordin, terima kasih. Alright. So siapa yang baru join, mohon untuk share supaya apa yang saya kongsikan hari ini boleh dimanfaatkan oleh semua orang, insya-Allah. Okey. So bila kita dah tahu formula-formula AIDA tersebut, nanti kita akan gunakan formula tersebut macam mana kita nak selesaikan masalah marketing kita ataupun pemasaran kita. Okey, kalau Google dalam internet, kita akan jumpa banyak sangat formula. Ada yang tulis AIDCA, AIDCA, itu yang famous sekarang ni lah. Ada juga yang ditulis AIDAS, AIDA SL Love, dan macam-macam lah. Banyak sangat formula yang ada dalam tu. Tapi itu biarkan, kita hanya fokus kepada AIDA. Okey. So sebelum kita nak pergi kepada AIDA, fasa yang pertama saya sebutkan tadi adalah, topik yang pertama adalah kenapa kita buat pemasaran. Kita tahu tak apa itu pemasaran, apa itu jualan. Ada setengah usahawan mereka confuse sebab marketing dengan sale tu dia anggap benda yang sama. Bukan dia anggap benda yang sama, dia tahu benda tu adalah berbeza antara marketing dengan sale. Tapi
cara tindakan untuk dia buat marketing macam tindakan dia buat sale. Cara dia buat sale, kebanyakan orang buat sale, yang saya nak tekankan kat sini, kebanyakan orang buat sale, jarang orang buat marketing. Kenapa? Kalau kita tengoklah dalam media sosial, dalam iklan-iklan apa semua, dia mesti nak menjual, dia nak offer, dia nak jual, dia nak tawarkan produk dia. Kalau dia fokus kepada produk, itu adalah sale. Okey, sekarang ni kita nak tengok apa perbezaan sale dengan marketing. Sale dengan marketing. Okey. So dalam sale selalunya penekanan dibuat lebih fokus kepada produk. Kalau kita sebagai usahawan, kita sebagai peniaga, kalau kita buat iklan, kita fokus kepada produk kita, kita tak buat marketing. Kita buat sale. Okey, sale tu adalah untuk nak menjual, nak dapat duit dan nak minta orang beli produk kita. Tetapi dalam marketing, penekanan yang diberikan adalah kepada kehendak pelanggan. Apa pelanggan tu nak? That's why sebelum ni saya pernah berkongsi, kalau kita nak buat marketing, kalau kita nak buat apa-apa saja aktiviti perniagaan, kita kena tahu 3 perkara. MAP, market, A, audience, P adalah produk. Kalau kita tahu 3 benda tu, insya-Allah kita boleh lakukan aktiviti perniagaan kita dengan baik. Ataupun kita panggil 3P lah. P yang pertama adalah pasaran, P yang kedua adalah pelanggan, P yang ketiga adalah produk. Kalau kita tak faham 3 tu, memang susah untuk kita nak move forward. Alright? That's why dalam perbezaan antara jualan dengan pemasaran ni, sales memang menekankan kepada produk, marketing menekankan kepada kehendak pelanggan. Yang mana satu datang dulu? Produk datang dulu ke ataupun pelanggan datang dulu? Dia bergantung kepada situasi. Yang paling penting sekarang ni kita tahu apa matlamat kita. Kalau matlamat kita nak menjual kepada orang, kita kena ada produk dan ada pelanggan. Betul lah? So, produk tak boleh pergi kepada pelanggan kalau kita tak maklumkan. Pelanggan tak boleh datang kepada produk kita kalau kita tak maklumkan. Jadi nanti kita tengok apa hubungan antara marketing dengan sale. Okey, dari segi penghasilan produk, kalau sale, penghasilan produk dia buat produk dulu, barulah dia cari kaedah macam mana nak menjual. Sale lah. Sale, dia buat produk dulu, lepas tu dia cari kaedah nak menjual. Selalunya kilang lah. Kilang dia akan buat production. Okey, dia akan buat production, dah hasil dapat, barulah dia akan menjual. Tetapi marketing, dia akan tentukan kehendak pelanggan dahulu. Barulah dia cari, barulah dia buat produk dan mencari apa yang sesuai dengan kehendak pelanggan. Kalau kita tengok contoh baru ni kan, dalam time nama apa, pandemik COVID-19, ramai orang nak mencari hand sanitizer dengan face mask. Okey. So kehendak ada kat situ, demand ada kat situ. Marketing ni adalah satu proses macam mana kita nak memenuhi demand orang, kehendak orang dalam situasi tertentu. Jadi ramai orang yang buat marketing tentang produk hand sanitizer dengan face mask. Alright? Tapi dia kalau syarikat yang buat hand sanitizer, dia dah buat dah, tapi dia tak fokus untuk nak marketkan. Okey? So dari segi pengurusan pengurusan sale, pengurusan jualan, lebih kepada orientasi dia adalah lebih kepada berapa volume yang boleh diproduce. Itu adalah pengurusan sale. Tetapi pengurusan marketing berorientasikan berapa profit yang kita boleh dapat. Okey? Sale lebih memfokuskan kepada jumlah jualan, RM dia jumlah jualan. Contoh dia, jualan hari ini adalah 10,000, tetapi marketing berorientasikan keuntungan. Jualan 10,000 tapi untung 3,000 sebagai contoh. Marketing dia lebih fokus kepada keuntungan. Alright? Okey, kemudian dari segi perancangan pula, sale perancangan dia adalah dalam jangka masa yang pendek, dan marketing perancangan dia adalah dalam jangka masa yang panjang, sebab dia bukan saja dia buat untuk produk yang sedia ada, tetapi dia juga akan buat inovasi untuk produk baru, untuk pasaran yang macam mana, dan macam mana dari segi growth dia. Sale dia tak buat macam tu. Dia janji ada produk, dia buat and then dia jual.
Alright? Dari segi kesedaran, sale membiarkan pembeli itu sedar sendiri tentang produk dia. Okey, dari segi kesedaran, sale membiarkan pembeli itu sedar sendiri tentang produk dia. Tetapi marketing, dia sebagai usahawan, dia yang menyedarkan pelanggan tentang adanya produk tersebut. Okey, dia kena bagi tahu dengan pelanggan, kata dia ada produk. Sale, produk dah ada, pergi cari sendiri. Lebih kurang macam tu lah. Kita tengok dekat pasar raya, kalau kita pergi dekat mana, Tesco kan, produk dah ada, kita pergi cari produk, betul tak? Kan, kita pergi cari produk. Maksud dia apa kat sini? Maksud dia adalah pembeli menyedari produk tu ada kat mana, kita membeli. Tak ada pun salesperson yang kata, cik, dekat sini ada gula, kat sini ada tepung, tak ada. Okey? Tapi kalau marketing, kita kena bagi tahu dengan pelanggan, di sini ada apa, di sini ada apa, produk kita macam mana. So, kebanyakan sale tu berlaku dekat tempat-tempat macam kilang, shopping complex dan sebagainya lah. Alright? So, itu dari segi kesedaran dan keutamaan. Keutamaan sale adalah produk dahulu, pelanggan kemudian. Jadi, sale dia mengutamakan kepada produk, pelanggan nombor 2. Marketing dia mengutamakan pelanggan. Okey, kemudian barulah produk. Maksud dia lebih kepada customer satisfaction. Alright, itu antara sedikit lah antara perbezaan apa beza sales dan marketing. Alright, so yang mana kita perlukan? Dia sebenarnya kedua-duanya kita perlukan. Kita perlukan sale, kita perlukan marketing. Dan seeloknya dari segi susunan, marketing dibuat terlebih dahulu dan sale akan datang kemudian. Okey. So, fungsi pemasaran adalah menarik ramai pelanggan. Fungsi pemasaran adalah menarik ramai pelanggan. Fungsi sale adalah memastikan produk tersebut banyak terjual. Okey, beza. Sale memastikan produk tersebut banyak terjual. Pemasaran memastikan ramai orang datang ke tempat kita untuk nak membeli. Okey, jadi dia memerlukan antara satu sama lain. Yang mana yang berlaku dulu tertakluk kepada situasi. Kalau dekat pasar raya, dia tak buat marketing, orang pergi, memang dia fokus dekat sale. Kalau dekat kedai-kedai dekat pasar raya yang dah well known, maksud saya dah well known, memang orang akan tengok kepada sale. Okey. Tetapi kalau kata yang produk-produk baru, kita memang kena buat marketing supaya orang tahu kita wujud, orang tahu apa perniagaan kita, orang tahu apa yang kita lakukan, aktiviti apa yang kita lakukan. Okey. Dan untuk usahawan, saya nak fokus kepada marketing. Saya tak fokus kepada sale. Saya nak fokus kepada marketing sebab saya punya prinsip saya ataupun saya punya falsafah saya, kalau kita buat marketing yang bagus, marketing yang betul, kena dengan cara, tempat dan siapa, insya-Allah sale tu akan automatik datang. Tak perlu kita nak menjual tapi orang tak tahu apa yang kita buat sebenarnya. Kita asyik menjual. Sebenarnya ayat menjual ni orang sebenarnya tak berapa selesa. Okey. Jadi sekarang ni dari segi logiknya, tanpa ada marketing, orang tak akan tahu tentang kita. Okey. Dan tanpa ada marketing, walaupun produk kita bagus macam mana pun, dia tak akan terjual. Itu saya punya prinsip lah. Marketing tu adalah marketing first, sale is foremost. Jadi dua-dua tu penting, tapi saya nak tekankan marketing tu lebih baik. Okey, ada juga di kalangan Sifu IM, ayat dia kasar sikit lah. Dia kata orang bodoh saja. Orang bodoh saja yang duduk tunggu pelanggan datang. Sebab apa? Yalah, dia nak tunggu pelanggan datang, dia ada kedai, dia ada produk, dia tunggu saja pelanggan datang, dia akan dianggap sebagai bodoh. Kenapa? Sebab dekat luar sana tu ramai sangat pesaing, ramai sangat pilihan.
Jadi kalau kita tak marketkan, kalau kita tak war-warkan, kalau kita tak bagi tahu dengan orang tentang produk kita, kat mana kita ada, apa aktiviti kita, apa benefit produk kita, dengan keadaan teknologi yang canggih sekarang ni, orang tak boleh nak akses maklumat tentang kita, orang tak akan beli dengan kita. That's why kita ni bukan berniaga seorang-seorang. Kita akan menjadi, ini si FUIM lah bagi tahu, kata orang yang bodoh adalah orang yang menunggu di situ, orang yang menunggu saja pelanggan datang, dia tak buat apa-apa. Okey, itu si FUIM bagi tahu lah. So saya pun bersetuju dengan dia. Memang betul, kalau kita tak bagi tahu dengan orang, macam mana kita nak pastikan orang tahu tentang produk kita? Tambah-tambah pula kita ni adalah newcomer, beginner, newbies kan. Kalau kita ni dah glamour, cuba bayangkan ini saya ambil contoh Maggi dengan Milo lah. Maggi dengan Milo, pernah tak dalam iklan TV seminggu tak keluar iklan dia? Tak pernah kan? Mesti ada kan. KFC, McD, cuba tengok dekat billboard, dekat media massa, dekat rata-rata tempat. Padahal dia adalah produk yang well known tau. Tetapi dia masih lagi buat marketing. Dia nak apa fungsi marketing? Dia nak bagi tahu dengan orang produk baru, features baru, tawaran baru, macam-macam kan. Sekarang ni KFC dah tak panggil ayam ni lah. Dia panggil ayam apa, Tok Wan. Ayam Tok Wan apa tak, Kari ayam Tok Wan. Saya tak ingat dah dia punya tu kan. Cuba bayangkan, itu jenama yang besar. Milo jenama yang besar, KFC jenama yang besar. Kalau kita tengok Coca-Cola, macam-macam kan. Itu konglomerat yang besar. Dia masih lagi menjalankan aktiviti marketing. Apatah lagi kita ni, usahawan yang baru, setahun, 2 tahun baru masuk dalam market dan baru nak berniaga. Okey. Jadi itulah antara peranan marketing. Ramai orang merungut. Ramai orang usahawan kebanyakan merungut. Dia kata, "Alah, macam mana nak berniaga? Pesaing banyak gila." Cuba kita masuk dalam Shopee, dalam Lazada. Satu produk tu, dia punya seller tu ramai gila. Pesaing tu terlalu ramai kan. Cuba kita tengok yang baru ni, hand sanitizer dengan apa? Dengan apa? Face mask. Berapa orang yang menjual? Yang jual loose, yang jual bulk, yang jual besar, yang jual kecil, macam-macam. Jadi kat mana kita nak menempatkan diri kita sebagai penjual, sebagai usahawan? Okey, kita bukan menjual, kita adalah usahawan. Kita berusaha untuk nak memastikan kejayaan kepada bisnes kita. Okey. Dan yang paling ortodok lagi apa tau? Tak boleh lah nak berniaga, dia orang guna bomoh. Contoh kedai makan lah. Saya bukan nak salahkan kedai makan ke apa kan. Kalau kita buka, tengok kedai makan ada satu kedai makan sebelah ni, lepas tu buka pula kedai makan baru kat sini, salah satu akan tutup. Jadi adalah keluar isu bomoh, membomoh dan sebagainya. Saya pun tak faham lah kan. Tapi selalunya budaya kita lah, budaya orang Melayu kan, selalu macam tu. Dia tak macam budaya orang Cina. Orang Cina ni kalau ada sebelahnya belah, dia saling tolong-menolong kan. Kita ni saya tak tahu macam mana kan. Sampai dia merungut kata, orang tak bomohkan dia pun, tapi dia kata, susahlah nak berniaga sekarang ni, orang duk bomohkan saya. Dia punya perasaan tu lain macam lah. Itu ortodok lah. Dan ada juga usahawan kata, saya dah offer macam-macam, saya dah tawarkan produk free, saya dah buat macam-macam, tapi tak dapat. Pelanggan tak datang juga. Saya dah offer macam-macam dah, tapi tak datang juga kan. Ataupun dia kata, itulah saya dah harga ni dah habis dah saya potong, tapi pesaing saya jual lagi murah kan. Jadi itu antara rungutan lah. Dan ada juga orang menyalahkan situasi ekonomi down. Sekarang ni pandemik COVID-19, ekonomi memang tak elok, saya tak boleh nak berniaga, saya tak boleh nak menjual, produk saya tak laku, orang tak mampu nak beli, kuasa beli rendah. Dia menyalahkan situasi. Okey, ini rungutan kebanyakan peniaga-peniaga sekarang. Dan ada juga yang kata, aku ni memanglah, family aku ni bukan darah keturunan usahawan, jadi aku berniaga apa pun tak jadi kan. Dia ada satu masalah pula, dia kaitkan dengan dia punya genetik kan, darah usahawan dan bagai kan. Dan ada juga orang cakap, kalau tak ada modal yang besar, nak berniaga tak boleh. Nak bisnes mesti modal besar. Itu antara rungutan common lah.
di dalam perniagaan. Tapi rungutan sebenarnya kita boleh ketepikan rungutan tu kalau kita buat dengan cara yang betul pada peringkat permulaan. Dan kita kena betulkan mindset kita ni. Kita kena reset balik, kita kena brainwash mindset kita supaya kita buat sesuatu tu berdasarkan kepada fakta, berdasarkan kepada sejarah, data, berdasarkan kepada kemampuan dan kebolehan yang kita ada, dan juga berdasarkan kepada potensi yang ada dekat luar. That's why lah dalam perniagaan dia ada wujud kita panggil SWOT analisis. SWOT analisis adalah untuk kita nak analisa internal kita dan juga external kita. Internal kita apa? Strength dengan weaknesses kita. Apa kekuatan yang kita ada, apa kelemahan yang kita ada. Dan faktor luaran adalah apa peluang-peluang yang ada dekat luar sana, dan apa ancaman-ancaman yang ada dekat luar sana yang related dengan bisnes kita. Jadi kalau kita buat SWOT analisis sebelum kita nak memulakan perniagaan, insya-Allah kita boleh ketepikan yang rungutan-rungutan yang common tadi tu. Alright? So, kenapa pemasaran ni penting? Pemasaran ni penting kerana dia akan menjadi kepada kita sebagai peta ataupun petunjuk arah. Okey, peta dan petunjuk arah ataupun roadmap lah untuk kita nak buat sesuatu keputusan yang lebih besar. Kita bukannya nak berniaga hari ni, kita nak buat sekarang, lepas tu sampai hujung tahun, lepas tu habis. Tapi kita nak ada pengembangan growth, kan? Kita nak ada dari segi penjenamaan, pengiktirafan, dan juga kita nak ianya menerobosi pasaran yang lebih luas. That's why kita nak bisnes kita ni bukannya bisnes jaguh di tempat sendiri, tapi kita nak menjadi jaguh di tempat lain juga. Okay? So that's why pemasaran ni penting, sebab kalau kita ada plan pemasaran kita, kita boleh tengok kepada branding kita, penjenamaan kita, dan juga untuk kita nak kembangkan bisnes kita. Alright? Dan pemasaran ni juga adalah kunci kepada ataupun langkah pertama ataupun kunci kepada perniagaan yang mana kita nak tahu macam mana kita nak pasarkan produk kita. Kalau tak ada pemasaran ni, kita tak tahu macam mana kita nak pasarkan produk kita. Sebab pemasaran tujuannya adalah untuk nak memaklumkan orang, nak memperkenalkan produk kita kepada orang, nak bagi tahu orang tentang produk kita. Kalau kita tak buat marketing, kita tak buat pemasaran, memang orang tak tahu. Dan kita nak pemasaran ini berfungsi sebagai alat untuk kita nak buat sesuatu secara konsisten dan disiplin. Okey, alat ataupun kaedah untuk kita nak melakukan sesuatu secara konsisten dan disiplin, sebab kita dah ada roadmap dia, kita dah ada milestone kita dah. So kita tahu apa kita nak buat dalam masa 3 bulan, apa yang kita nak buat dalam masa 6 bulan, apa kita nak buat dalam masa 12 bulan ataupun 5 tahun, 6 tahun yang akan datang. Jadi fungsi pemasaran tu sangat penting. Okey, so itu dari segi perbezaan antara jualan dan pemasaran, dan saya dah elaborate sikit kenapa pemasaran itu penting. Okey, dan sekarang ni kita kena tentukan juga, kalau kita nak buat bisnes, kita kena tentukan apa matlamat bisnes kita. Okey, matlamat bisnes. Sebelum kita nak pergi kepada pemasaran, pemasaran ni adalah satu entiti yang kecil je. Macam mana kita nak tentukan matlamat bisnes kita? Kita kena buat matlamat yang betul berdasarkan kepada matlamat yang jelas, okey, matlamat yang boleh diukur, matlamat yang realistik, yang boleh dicapai dan ada time frame. Okey, kalau ikut dalam bisnes punya formula, kita panggil SMART formula, SMART, specific, measurable, attainable, realistic, dan T time frame. So kita kena tahu matlamat bisnes kita dengan jelas, dan kita kena buat juga matlamat pemasaran kita dengan jelas, supaya kita tak terkucil. Okey, kita tak lari daripada matlamat asal. Alright? That's why lah dalam kita menentu matlamat perniagaan kita, kita nak supaya pelanggan tahu tentang produk kita. Kita nak pelanggan kenal siapa kita. Kita nak pelanggan berminat untuk nak berurusan dengan kita.
Dan kita nak pelanggan tu, dia bukan beli sekali, dia beli berkali-kali dengan kita. Dia bukan beli satu produk yang kita ada, mungkin kita ada 2-3 produk, dia pun akan membeli 2-3 produk yang kita offer. Dan hasilnya adalah dia juga boleh menjadi word of mouth ataupun ejen pemasaran kita. Alright. So kat situ adalah orang cakap apa, elemen pemasaran berlaku dekat situ. Elemen marketing ataupun pemasaran berlaku dekat situ. Bermula dengan kita memaklumkan orang. Orang ni maksud dia, saya panggil stranger lah. Dia belum jadi prospek, dia belum jadi pelanggan. Kita bagi tahu dengan public apa aktiviti yang kita buat, apa produk yang kita ada, apa yang kita nak offer kepada orang. Sampailah dia jadi pembeli, sampailah dia jadi repeat ataupun loyal customer, dan kemudian dia menjadi ejen pemasaran kita melalui mouth of word. Maksud dia mulut ke mulut. Dia boleh jaja mulut ke mulut, bagi tahu kata produk kita ni bagus, dan dia recommend atau referral ataupun dia recommend orang untuk beli produk dengan kita. Cuba bayangkan, kan? Fungsi kat situ adalah fungsi marketing yang memainkan peranan. Okey, fungsi marketing yang kita nak fokus adalah AIDA. Okey, saya dah habis topik yang pertama. Saya dah habis cover topik yang kedua. Sekarang ni saya tengah cover topik AIDA. Alright. So siapa yang baru join, saya mohon untuk share, saya mohon untuk like, supaya apa yang saya kongsikan ni boleh diberi manfaat kepada semua orang, InsyaAllah. Okey. Dalam AIDA ni sebenarnya kita panggil funnel lah. Funnel, corong tahu corong? Corong, kalau kita isi minyak kan, kita isi minyak, corong dia di atas tu besar, di bawah dia kecil kan. Macam mana nak lukis tak ada ni kan. Corong dan di bawah dia kecil. Okey, corong tu adalah lubang yang besar, dan kita nak turun ke bawah ni masuk lubang yang kecil, dan kita akan pastikan dia menjadi filter ataupun penapis kepada pelanggan, supaya yang membeli dengan kita tu adalah pembeli yang berkualiti. Dan sampai satu tahap nanti corong tu akan terbalik. Okey, corong tu akan terbalik, di mana ramai pelanggan berbanding dengan stranger. Okey, pada peringkat permulaan, stranger ataupun prospek lebih ramai berbanding dengan pembeli. Tetapi kita boleh buat supaya pembeli lebih ramai daripada prospek. Okey, itu dipanggil funnel lah. Funnel of marketing and sale. Dan selalunya dalam AIDA ni kita akan fokus kepada macam mana orang tahu tentang produk kita, macam mana orang akan suka dengan produk kita, macam mana orang trust dengan produk kita. Kemudian selepas dia trust, dia nak try, dia tak beli lagi ni. Kita jangan anggap kita dah buat promosi, kita dah buat marketing, kita dah cerita macam-macam, tengok ada A membeli. Dia sebenarnya bukan membeli, dia sebenarnya adalah dia try saja. Dia try, kalau dia betul-betul membeli, dia akan repeat order. Alright. So kalau esok kita follow up dengan dia, bro, bulan lepas ada ambil barang dengan aku, nak beli lagi tak? Kalau dia diam tu, maksud dia memang try saja, dia tak akan menjadi buyer kita. Buyer ni adalah dia membeli kita beberapa kali. Selepas dia membeli dengan kita, barulah dia akan ada repeat. Repeat ni banyak lah. Sama ada dia repeat produk yang sama dalam kuantiti yang berbeza, ataupun dia repeat produk yang berbeza dengan kita. Dan yang terakhir sekali adalah refer. Itu yang paling bagus dalam sales funnel, dalam marketing funnel ni. Kalau kita boleh dapat ramai orang refer dengan kita, that's why dia akan wujud nanti pembeli lebih ramai daripada prospek. Maksud dia kita tak payah nak buat apa-apa, ejen kita yang uruskan untuk kita. Contohlah kita ambil susu farm goat tu kan. Susu farm goat tu dia ada ramai sangat ejen marketing dia. HQ hanya buat marketing simple-simple lah, tapi ejen yang bawa pelanggan membeli dengan produk dia. Okey, banyaklah produk-produk dropship. Kalau kita tengok dekat luar sana tu, banyak produk-produk yang dropship yang dia melantik ejen. Kenapa dia melantik ejen?
Sebab mungkin ejen tu sebenarnya pada peringkat permulaan dia guna untuk diri sendiri. Bila dia rasa bagus, dia nak jadi ejen. Bila dia jadi ejen, dia akan tolong menjual produk kita. Jadi pada masa tu, stranger akan jadi kecil, buyer akan jadi lebih ramai. Alright? Tapi nak dapat level tu makan masa lah. Dia bukannya hit and run, bukan over the night, bukan bisnes yang 1 tahun 2 tahun. Dia ambil masa lah. Ada setengah orang dapat rezeki, dia boleh dapat ejen yang ramai dalam masa setahun. Itu bergantung kepada usaha dia lah. Macam mana dia berusaha untuk nak pastikan produk dia laku keras. Bukan setakat laku keras dengan pelanggan, tetapi laku keras juga orang berminat untuk nak jadi ejen. Alright? So, apa yang saya sebut tadi, daripada stranger, dia masuk dalam corong kita, and then kita akan filter daripada stranger tu. Katalah stranger tu ada 1000. Yang berminat tu bukan yang membeli lagi tau. Yang berminat mungkin 700 orang, kan? Bagus sangat tu lah, 70% kan. Okay. Kemudian yang follow, dia jadi prospek. Stranger jadi prospek, 700 orang. Prospek menjadi follower, tak beli lagi ni, mungkin 500 orang. Follower menjadi tester, mungkin dalam 200 orang. Tester menjadi buyer, mungkin dalam 70 orang sebagai contoh. Buyer menjadi repeat buyer, mungkin dalam 10 orang. Okay. Jadi daripada 1000 dia turun kepada kecil sangat, kan? Jadi kita nak kena pastikan marketing kena main peranan supaya kita nak pastikan stranger yang banyak tu menjadi prospek yang ramai, menjadi follower yang ramai, menjadi tester yang ramai, menjadi buyer yang ramai. Okey? Bila dah jadi buyer yang ramai, dia pula berminat untuk nak jadi referral ataupun affiliate kita, ataupun nak jadi dropship kita kalau kita offer lah. So pada masa tu kita goyang kaki lah. Kita buat benda-benda yang basic, marketing yang basic. Ejen kita akan promotekan untuk kita. Dan saya nak bagi tahu kat sini, kalau ikut formula AIDA, ramai sangat usahawan gagal di peringkat permulaan. Okey, AIDA tu apa? Attention ataupun create awareness. A yang pertama tu. A yang pertama adalah attention ataupun create awareness. Kita nak maklumkan kepada orang, kita nak memperkenalkan kepada orang, kita nak bagi kesedaran kepada orang, kita nak bagi tahu dengan orang tentang kewujudan kita dan kewujudan produk kita. Kenapa gagal? Usahawan gagal sebab usahawan masuk saja dalam media sosial, terus jual. Kalau dia terus jual, orang meluat. Okey, jangan menjual. So dia kena pastikan memperkenalkan dulu. Cerita siapa dia, apa nama syarikat dia buat apa, lokasi syarikat dia kat mana, waktu operasi kat mana, syarikat dia pernah dapat award ke tak, syarikat dia apa-apa lagi. Tak ada langsung elemen menjual. Peringkat permulaan, kita nak create awareness, kita nak bagi attention, nak tarik minat, nak tarik perhatian orang. Memang kita tak boleh menjual sebab orang memang sangat orang cakap apa, sangat tak seronok, tak selesa dengan aktiviti menjual. Alright? Orang membeli sebenarnya dia bukan guna otak tau. Orang kalau dia beli kan, dia tak guna otak, tapi dia guna hati. Perasan tak, ada produk yang murah, bukan produk yang murah, dia ada produk yang sama. Satu harga mahal, satu harga murah, di lokasi yang sama tapi kedai berbeza. Kenapa kita nak pergi kedai yang lain? Harga dia lebih kurang sama ya. Harga dia lebih kurang sama di lokasi yang berbeza di dalam satu tempat yang sama. Contohlah di daerah Puchong, dekat kedai lot 40 ada barang tu, lot 51 ada barang tu. Tapi ramai orang pergi dekat lot 51. Sebab apa? Orang tak membeli dengan otak, orang beli dengan hati. Dalam hati ada apa? Ada perasaan. Perasaan tu yang macam mana? Orang rasa selesa, orang rasa seronok, orang rasa teruja, orang rasa senang, mudah dan macam-macam. Kenapa? Mungkin kedai yang satu tu kita masuk,
Toke dia buat bodoh je. Main handphone, duduk dekat cashier, ataupun bukan toke, cashier dia borak-borak sama sendiri. Orang masuk langsung tak ambil peduli. Kita masuk dalam kedai, kita pun tak tanya, cari barang tak jumpa, kita belah. Kita berjalan sampai blok hujung sana, jumpa. Sampai kedai tu, cik, nak beli apa cik? Kami ada jual ni, cik nak cari apa? Rasa tak dia punya perasaan tu? Dia tak ada kat otak tu, dia ada kat perasaan kita. Weh, bagusnya. Kan, kita bagi tahu lah, saya nak beli pen Kelometico yang dia punya ink dia 2.5 sebagai contoh lah kan. Oh, ada. Kami ada warna merah, kami ada warna ni. Ini sebenarnya yang baru, ini model yang lama. Jom cik, saya bawakan pergi kerak. Cuba bayangkan, kalaulah elemen tu berada, so itulah fungsi marketing. Dia sebenarnya dia tak buat sale. Kalau dia buat sale, dia akan beritahu murah, harga RM50 jadi RM40 sebagai contoh lah kan. Tapi ini dia buat marketing. Marketing tu apa? Dia memujuk, dia menjentik hati ataupun menyentik emosi pelanggan supaya pelanggan rasa selesa, pelanggan rasa seronok, pelanggan rasa ingin nak dapatkan sesuatu tu, dan masalah dia boleh diselesaikan dengan perasaan, bukan dengan otak. Alright? So that's why lah peranan marketing kat sini penting, sebab marketing adalah peringkat yang paling asas untuk kita nak menarik pelanggan. Produk kita tak boleh pergi kepada pelanggan sebab dia tak ada kaki, dia tak ada tangan nak berjalan, dia tak boleh tarik orang. Hanya manusia saja boleh pergi kepada produk. Nak menarik pelanggan, kita kena jentik hati dia, kena jentik emosi dia, kena jentik perasaan dia supaya dia rasa selesa, seronok, selamat dan sebagainya. Kalau ikut teori hierarki Maslow, di bawah sekali orang berdasarkan kepada keperluan kan. Kalau kita boleh fulfill dia punya keperluan, keselamatan dia akan rasa selamat. Okey? Orang nak recognition, orang nak dihargai. Kalau kita boleh bagi perasaan dia dihargai, memang dia akan datang kepada kita. That's why lah, perasan tak, kalau kita punya birthday, telco selalu dia akan bagi email ataupun SMS birthday kita. Kadang-kadang syarikat kereta, kita beli syarikat kereta dengan syarikat tertentu, dia akan bagi wish, nama apa, birthday punya ucapan kan. Sebab apa? Sebab dia nak menjentik hati kita, dia nak menjentik perasaan kita supaya kita rasa selesa, seronok dan dihargai. That's why kalau kita nak beli apa-apa, kita akan cari orang yang menghargai kita, orang yang boleh membantu kita menyelesaikan masalah. Bukan macam contoh kedai tadi, kita masuk, dia buat bodoh. Ini kebanyakan berlaku lah. Kalau kita pergi dekat mana-mana kedai, cuba pergi dekat 7-Eleven. 7-Eleven, kalau kita masuk, dia duduk dekat chiller dekat sana. Selamat datang. Sebab itulah loceng dia, pintu dia tu dia letak loceng. Selamat datang. Kan dia sebut selamat datang. Selamat datang pun kita masuk dalam 7-Eleven tu, kita rasa macam mana? Dihargai. Saya pernah pergi Sogo tau. Saya pergi Sogo, time nak balik masa tu nak dekat pukul 10 dah. Dia punya staff Sogo tu, dia akan beratur dekat line untuk kita nak turun. Saya letak tangan dekat dada, terima kasih datang lagi, terima kasih datang lagi, semua. Cuba bayangkan macam mana dia menghargai pelanggan. Bukan macam kedai-kedai tertentu, okey nak tutup, keluar, nak tutup dah, balik, nak tutup. Confirm esok tak datang. Betul tak? Okey. So kalau yang sebut nak tutup tu, dia adalah fokus kepada sale. Dia fokus janji dia dapat sale. Kalau marketing macam tadi, dia menjentik perasaan dia menjentik perasaan kita, dia menjentik emosi kita supaya kita suka, kita rasa perasaan seronok dengan mereka. That's why dalam formula AIDA, awareness tu, attention yang paling mula-mula tu, ramai orang gagal. Sebab apa? Dia ada satu metrik lah. Metrik ni kita panggil 10 kali. Kita kena buat sesuatu 10 kali, barulah kita tahu sama ada orang tu berminat ataupun tak dengan produk kita. Dalam kita buat iklan kan, kita selalu, kebanyakan usahawan bila dia buat iklan,
Dia buat sekali, lepas tu dia nak menjual. Dia memperkenalkan diri dia sekali, lepas tu dia nak menjual. Sepatutnya dia kena create awareness tu banyak kali, sebab awareness adalah satu level yang paling payah nak menerobosi perasaan pelanggan. Sebab apa? Orang tak akan ada perasaan selagi dia tak tahu. Orang tak akan ada perasaan selagi dia tak suka. Orang tak akan ada perasaan selagi dia tak berminat. Orang tak akan ada perasaan selagi dia tak boleh visual dan sebagainya. Kalau kita ni adalah newcomer dalam bisnes, kita ni baru, produk kita ni baru, tambah-tambah lagi lah produk kita ni ramai pesaing, kan? Orang, contohlah kita ambil hand sanitizer ni kan. Hand sanitizer tak boleh bagi contoh. Contoh tudung lah, jual tudung. Jual tudung pakaian. Kalau kita jual tudung dekat perempuan kan, sekarang ni yang pesaing untuk jualan tudung tu banyak gila kan. Macam mana kita nak menjentik hati orang supaya dia beli dengan kita? Pesaing kita bagi harga murah, pesaing kita lebih advance ke depan, pesaing kita ni banyak gunakan iklan berbayar, pesaing kita ni buka booth, pesaing kita ni masuk dalam TV, pesaing kita keluar dalam radio, pesaing kita ada dekat billboard, sebagai contoh lah kan. So macam mana kita nak menarik perhatian? So sebab itulah pesaing kita tu mendapat hati di kalangan pelanggan, sebab dia buat marketing yang cukup. Dia tak pernah berhenti, dia tak pernah fed up untuk buat marketing, iaitu create awareness. Milo, cuba tengok Milo. Dia selalu cakap sihat dan kuat, bertenaga kan. Dalam iklan bulan puasa baru ni kan. Kalau minum Milo bertenaga, baru ni dia keluar radio Milo kan. Berita tentang Milo, dia cerita pasal Milo lah apa bagai kan. Lepas tu last kali minumlah Milo untuk bertenaga. Milo jenama yang memang sejak lahir saja, saya lahir tu Milo dah ada dah. Cuba bayangkan sampai sekarang dah 40 berapa tahun dah, dia masih lagi membuat marketing. Marketing tu apa? Dia tak menjual, langsung tak letak harga. Dalam iklan TV tu adalah marketing, bukan jualan. Mereka tak letakkan harga. Trivago sebagai contoh kan. Iklan dia tunjuk hotel sana, dia banding ke sana, dia tunjuk kelebihan Trivago. Kenapa orang tak pergi kepada Agoda, kenapa orang tak pergi kepada yang lain-lain ni, kenapa orang tak pergi direct? Sebab Trivago dia boleh compare benefit Trivago tu. Itu apa? Marketing. Okey. Marketing dibuat adalah untuk nak menerangkan tentang produk kita, sifat-sifat produk kita, kelebihan produk kita, macam mana orang nak dapatkan produk kita. Dia tak akan menyebut tentang harga, dia tak akan letak offer dan sebagainya. Okey. So itu adalah peranan marketing, dan selalunya dekat awareness ni memang payah sangat nak pecahkan dia punya mindset customer supaya dia aware dengan kita. Jadi kena buat konsisten dan kerap. Macam saya sebut sebelum ni, dalam perkongsian saya sebelum ni, kerap berapa lama? Berapa kerap kita nak buat? Konsisten tu macam mana? Okey. Tak dapat nak bayangkan selagi kita tak buat. Bila kita dah buat, kita dah ada data. Bila kita dah ada data, kita kena analyze data tu. That's why saya kata, kalau kita nak buat marketing, gunalah media sosial. Gunalah media sosial sebab dia boleh analisa data kita, analisa pelanggan kita, analisa followers kita. Dan kita tahu followers kita tu berada di waktu yang mana, duduk di mana, kekerapan dia online dan sebagainya. Data is king lah. Kalau kita ada data, contohlah, kita jangan ambil pasal Facebook, kita ambil jualan, kita buka kedai. Contoh saya buka kedai pasar mini, saya jual grocery yang biasa-biasa, kedai-kedai kecil, kedai runcit biasa kan. Macam mana saya nak predict tahun depan sale saya macam mana? Kalau saya tak menjual hari ni, saya tak tahu next lagi 6 bulan macam mana dia punya curve dia ataupun graph dia. Sebab bila saya dah menjual hari ni, saya dah ada database. Saya dah ada bulan Januari jualan saya macam ni, bulan Februari jualan saya macam ni, jualan Mac jualan saya macam ni. Saya buat analisa lah, hari apa yang ramai orang membeli, produk apa yang fast moving, produk apa yang slow moving,
apa yang menyebabkan produk tu tinggi dia punya sale, apa aktiviti yang saya dah buat. So daripada data tu kita boleh predict yang next punya data. Jadi peranan marketing main dekat sini sebab kita ada data, kita boleh analyse. Marketing memastikan kita boleh buat sesuatu supaya pelanggan lebih berminat untuk nak datang dengan kita. Okey. Jadi sekarang ni idea yang saya nak maklumkan kat sini adalah kita kena buat dulu, kita kena analyse data yang ada sebelum. Kalau tak ada data sebelum, kita boleh buat yang short term. Kita jual 3 hari, kita tengok 3 hari macam mana. Lepas tu kita tambah penambahbaikan dari segi usaha lah. Jadi masa nak buat awareness, masa kita nak create awareness, pastikan ayat murah tiada, jual tiada, apa lagi, offer tiada. Sebab kita nak create awareness. Dan seeloknya kita kena bagi tahu dalam awareness tu siapa kita, apa produk kita, apa nama perniagaan kita, kita berniaga di mana, waktu operasi kita pukul berapa. Lebih kurang macam tu lah. Okay. So kita nak wujudkan orang tahu tentang produk kita, orang tahu tentang aktiviti kita, orang tahu tentang siapa kita. Kalau kata kita pernah dapat award, contohlah saya jual insurans, saya dapat status MRA, Million Ringgit Agency, saya kena beritahu dengan orang, saya adalah MRA Agency. Bila ada MRA Agency, orang lebih percaya, orang lebih trust berbanding dengan syarikat yang tak ada MRA Agency. MRA Agency tu apa? Million Ringgit Agency. Dia boleh achieve premium sejuta ringgit dalam tempoh setahun. Jadi mesti orang tu ada credibility. Kalau saya dapat anugerah, ataupun bukan anugerah lah, sijil daripada JAKIM, saya jual makanan, kan halal JAKIM, saya kena bagi tahu dengan orang, saya dapat sijil halal JAKIM. Kan makanan selalu ada isu kan. Kalau kita berniaga barang makanan, kalau tak ada JAKIM, HACCP dan sebagainya tu kan, kalau produk kesihatan tak ada approve daripada KKM, kan itu jadi sensitivity pelanggan. So kalau kita dapat benda tu, kita kena maklumkan kepada orang. Kita tak menjual, kita maklumkan, kata kita dapat recognition daripada authority tertentu. Ataupun katalah VVIP datang, tiba-tiba Tun Mahathir datang kedai saya membeli barang, ambil gambar OOTD dekat Instagram ataupun post dekat Facebook, Tun dah masuk kedai aku. Simple, tak payah nak menjual kat situ. Kenapa? Itu adalah kerja marketing. Kita nak beritahu ada VVIP masuk kedai aku, kau ingat aku siapa? Lebih kurang macam tu lah bahasa kasar kan. Jadi kita nak beritahu dengan orang, marketing punya aktiviti ni tak ada elemen jualan. Jualan tu akan datang kemudian apabila kita buat aktiviti marketing dengan baik dan betul. Okey? Peringkat pertama adalah nak create awareness. Kita nak bagi tahu dengan orang siapa kita, di mana kita, apa yang kita buat. Alright? Dan yang paling penting, waktu urusan kena bagi tahu lah. Okey. Kita pergi pula kepada, selepas kita dah create awareness, kita rasa macam dah banyak kali aku dah create awareness kan. Kita selang-selikan dengan interest. Okay. So interest ni adalah kita dah create awareness kepada orang, kita bagi tahu dengan stranger, kita dah bagi tahu dengan public, kata kita punya perniagaan macam mana kita nak minta dia berminat dengan kita. Kalau saya bagi contoh tadi kan, dengan pesaing yang ramai dengan teknologi maklumat yang ada sekarang ni, orang boleh akses maklumat dengan senang. Macam mana nak bagi stranger tu berminat dengan kita, dan mungkin dia akan jadi prospek kepada kita, prospek kepada perniagaan kita. So kalau kita nak create attention, kalau kita nak create awareness, kita kena fokus kepada 3 benda. Ciri-ciri yang kita ada, ciri-ciri produk yang kita ada. Kita kena bagi tahu, kalau kata produk kita tu berbungkus, ciri-ciri dia macam mana, berat dia macam mana, dia punya ingredient dia macam mana, apa lagi, dia punya packaging macam mana. Kan ciri-ciri produk yang kita ada. Kalau kata kita buat servis, ciri-ciri, contohlah kita buat kelas kan, kelas tuition.
Ciri-ciri dia adalah kita buat kelas 30 orang dalam satu ruang. Kita memberi fokus kepada sekolah rendah sahaja. Ciri-ciri kelas kita, okey, pembelajaran yang kita buat adalah subjek, mata pelajaran sains, matematik dan English. Kan? Ciri-ciri servis yang kita ada. Kalau kita jual basikal, basikal apa yang kita ada? Mountain bike-nya, kita ada basikal lajaknya, kita ada apa lagi? Kalau mountain bike tu dia punya panjang dia berapa, saiz dia berapa, tayar dia macam mana, ciri-ciri. Yang nombor 2-nya adalah benefit. Daripada ciri-ciri tu, benefit dia apa? Kalau mountain bike, ini dia boleh pergi laju. Benefit, manfaat produk tu kepada pelanggan. Ni macam mana kita nak tarik interest orang. Kita dah buat awareness, kita dah bagi tahu dengan orang macam mana kita nak orang minat dengan kita. Bila kita nak tarik minat orang, kita kena bagi tahu ciri-ciri produk kita. Kita kena campurkan dengan manfaat produk kita tu yang boleh menyelesaikan masalah orang. Basikal, okey, kalau nak laju kami ada 5 gear. Kenapa 5 gear? Sebab gear yang pertama ni untuk mempercepatkan kayuhan. Gear yang kedua ni, gear yang tiga ni, dengan ada 5 gear dia membolehkan kan perjalanan jadi smooth sebagai contoh kan. Kalau kata produk kosmetik kan, produk kami tidak melibatkan gelatin dan sebagainya. Boleh masukkan isu halal haram kan, boleh pakai waktu solat. Benefit dia sekarang ni adalah produk tu boleh dipakai semasa solat sebagai contoh kan. Dia punya ciri-ciri dia tak ada gelatin, tak ada lemak ni, dia hanya menggunakan organik dan sebagainya. Kita kena tarik minat orang dengan ciri-ciri produk yang kita ada dan juga benefit yang ada dalam produk kita tu yang boleh menyelesaikan masalah orang, yang boleh menghiburkan orang, yang boleh menggembirakan orang, yang boleh menyebabkan orang seronok bila dapat produk kita. Itu macam mana kita nak tarik interest ataupun nak tarik minat. Alright? So boleh tengoklah macam mana cara dia apa semua. That's why Milo, saya patah balik kepada Milo tadi kan. Milo dalam masa yang sama, walaupun dia buat awareness, dalam masa yang sama dia tarik minat orang, especially budak-budak kan, mak bapak dengan kanak-kanak. Kalau sebut Milo, sihat dan kuat, dia dah masuk dalam satu mindset kita, minum Milo akan jadi sihat, minum Milo akan jadi kuat. Padahal air biasa je, air campur dengan coklat tambah gula kan. Kan kalau kata nak air kuat lagi, minumlah air maju ke ataupun ni kan, Levita energy punya ni kan, energy punya minuman. Tapi Milo dia boleh letak dekat situ untuk dia nak tarik minat orang supaya orang suka dengan dia. Alright? So itu adalah peranan I dalam formula AIDA. Interest, kita kena gabungkan FAB, features, advantages dan benefit. Saya baru terangkan benefit. Features, ciri-ciri. Benefit adalah manfaat. Advantages, kelebihan. Apa beza features dengan benefit? Ciri-ciri dengan manfaat. Ciri-ciri adalah sesuatu yang orang tak beli lagi, orang boleh nampak. Basikal, dia nampak ada 2 tayar, dia nampak ada 2 handle, dia ada color biru, color merah, ada wire dan sebagainya, dia ada gear kan, dia ada sport ring dan sebagainya. Orang nampak ciri-ciri tu. Manfaat adalah bila dia guna basikal tu, dia dapat satu perasaan keseronokan, keselesaan, selamat dan sebagainya. Bila dia naik dia kayuh, wih, tak ketat, kayuh 3 kali kayuh dah laju sebagai contoh. Brake, brake dia mencekam, tayar dia tak bunyi bising sebagai contoh lah. Itu adalah manfaat. Manfaat akan dapat selepas orang guna. Ciri-ciri belum lagi dia beli, dia nampak physically. Alright? So kita kena ceritakan kepada customer kita, kepada stranger, kepada public, prospek kita, kata ini adalah ciri-ciri produk kita dan ini adalah manfaat yang mungkin boleh menyelesaikan masalah dia. Okey, itu macam mana kita nak tarik interest. Jadi kita kena maklumkan, jangan sebut pasal harga, jangan sebut pasal offer. Bila kita dah nampak flow dia, kita dah buat awareness, orang pun dah call kan. Bila kita iklan kedai kita dekat mana, orang pun datang, orang pun berminat nak beli, dia buat survey-survey,
dia tanya harga dan sebagainya. Macam mana kita nak bagi dia ada satu perasaan meluak-luak, keinginan yang meluak-luak untuk nak membeli? Masa ni lah kita buat offer. Jangan buat offer di awal-awal sebelum kita minta orang tu minat dengan produk kita. Kita akan offer selepas orang berminat. Okey? Dan offer ni boleh dibuat selang-seli. Banyak offer kita boleh buat. Kita boleh main dengan harga, kita boleh main dengan kuantiti, kita boleh main dengan datang kali kedua. Perasan tak? Kita basuh kereta, pergi dekat tempat basuh kereta, dia ada bagi satu stamp, chop, datang 5 kali, 1 free. Bermaksud dia apa? Kita akan ada minat untuk nak datang lagi. Bila kita dapat free sekali, kita ada satu, untung juga kan datang kedai ni. Basuh 5 kali kan, 1 percuma. Dia ada satu rasa, jimat kedai ni berbanding dengan kedai yang satu lagi langsung tak ada offer. Jadi itulah dia punya desire dia tu kan. Orang meluak-luak, okey, untuk nak dapat balik, nak beli produk dengan kita, nak melanggan produk dengan kita apabila kita bagi offer tertentu. Offer perlu dibuat, jangan dibuat pada peringkat permulaan. Sebab peringkat permulaan, kalau ikut formula AIDA, kita kena create awareness, kita kena tarik minat. Selepas orang dah berminat, barulah kita bagi offer supaya desire tu ada. Desire tu adalah keinginan untuk nak memiliki produk kita. Mungkin kita bagi sempena birthday saya pada hari ini, saya nak offer kepada, contoh, sempena dengan sambutan Hari Raya Aidilfitri, saya nak tawarkan promosi, contoh kan, sempena dengan PKP, contohlah. Banyak dia punya. Ataupun kita bagi free gift kan. Free gift tu kadang-kadang kita bagi kitchen ya. Kitchen tu harga dia mungkin RM1, 50 sen, RM2 ataupun RM3. Dia beli produk, kita bagi kitchen kan, ada satu perasaan keseronokan, orang nak datang lagi. Alright. Dan kebanyakan orang kalau kita bagi offer buy one free dan sebagainya tu, dia akan menaikkan desire orang untuk nak membeli. Sebab bila dia compare antara kita dengan orang, kita ada kelebihan. Kelebihan kita adalah memberi offer. Okay. So bila kita bagi offer, orang akan ni. Ataupun desire tu mungkin boleh datang dari segi jaminan. Kalau kata produk ni, saya bagi jaminan produk ni 12 bulan. Alright. Kalau sebelum sampai 12 bulan rosak, datang hantar tanpa banyak soal, saya ganti balik sebiji. Apa perasaan orang? Kan? So dia akan tingkatkan interest, dia akan tingkatkan kita punya desire. Jaminan, kita bagi recognition, kita hargai dia dan sebagainya. Banyaklah benda-benda yang boleh dibuat. Tetapi peringkat desire ni, pastikan kita dah ada customer ataupun prospek yang ramai. Okey? Ataupun kalau kita tak ada prospek yang ramai tu, jangan dibuat pada peringkat permulaan. Kita kena buat peringkat yang selepas kita melakukan aktiviti-aktiviti yang tadilah, create awareness kita dah buat, kita dah tarik interest dan kita boleh letakkan desire. Okey? So desire ni adalah satu part yang agak mudah sebab kita dah ramai orang. Kita dah ramai pelanggan, kita dah ramai orang. Jadi dia adalah satu part yang agak mudah. Buat saja offer, buat saja promosi, buatkan satu tema, insya-Allah orang akan datang dengan kita. Sebab orang dah di peringkat bukan no lagi lah. Kalau ikut tadi kan, dia punya flow marketing funnel tadi kan, tahu di peringkat permulaan. Selepas dia tahu, dia akan no like trust. Okay, no like trust. Maksud dia like, dia suka, lepas tu dia percaya. Di peringkat orang yang percaya ni, kita boleh tingkatkan desire orang. Okay, supaya desire tu akan membuatkan dia meluak-luak untuk nak membeli. That's why lah, kalau kita ni sebagai follower sesuatu produk kan, kalau dia sebut kan, sebagai contoh lah, produk apa saya nak contoh lah, katalah saya selalu beli harum manis, buah harum manis daripada syarikat A yang datang direct daripada Perlis kan. Saya memang tiap-tiap kali ada ya, memang saya akan beli dengan dia. Tiba-tiba hari tu dia offer, dia post dekat Facebook ataupun dia hantar WhatsApp dekat saya,
Stok terhad, saya baru restock. Katalah seller ni, dia hantar SMS atau WhatsApp dekat kita ataupun dalam Facebook dia, dia sebut macam ni, saya baru restock, stok terhad ada 30 karton saja. Sekarang ni orang dah beli 20 karton, ada 10 lagi karton. Agak-agak saya ni macam mana? Saya dah pernah jadi follower dengan dia, saya dah beli produk dia, saya tahu produk dia macam mana. Dia pula buat iklan yang ada scarcity. Scarcity tu maksud macam menakut-nakutkan kan? Stok terhad dah nak habis kan? Dia dah buat 30, dia dah beli 30 stok, ada 10 lagi balance. Saya sekarang tu juga dandan WhatsApp, saya nak ambil satu. Kenapa? Dekat situ dia main dengan elemen stok terhad scarcity. Okay? So dalam desire kita boleh main banyak elemen lah. Elemen yang boleh kita bangkitkan desire orang, antaranya manfaat, kita boleh fokuskan kepada kasih sayang. Kalau pakai produk ni confirm isteri tak jeling lagi, lebih kurang macam tu lah. Kalau dah pakai produk ni, insya-Allah suami dah tak pandang lagi perempuan lain. Contohlah macam tu kan, sebagai contoh. Jadi orang suka macam tu. Kalau perempuan sebut ayat macam tu kan, oi, best ni surat produk ni, laki aku confirm tak pandang orang lain, akan pandang aku je. Kalau pakai produk ni, suami akan tanya, akan bagi tahu, macam kita mula-mula macam anak dara lah, tengok rupa dia, contoh macam tu lah kan. Kita ada wujudkan satu perasaan kan. So itu dia punya desire. So bila dah sampai desire, kita kena pastikan macam mana kita nak pastikan orang tu ambil tindakan. Kita dah create awareness, kita dah buat orang berminat, kita dah wujudkan perasaan meluak-luak untuk orang nak mendapatkan produk kita. Last kali adalah action. Action, kita kena bagi arahan yang jelas apa orang nak kena buat. Datanglah ke kedai kami pukul 9 sampai pukul 11. Clear, mudah, terang dan jelas. Jangan tulis kat situ, dapatkan segera di kedai kami. Kat mana kedai kau? Pukul berapa kedai kau buka? Contohnya tu kan. So dalam action ni kita kena terang dan jelas kan. Nak pastikan orang membeli. Kalau nak minta orang PM, sila PM. Selalu orang buat dalam WhatsApp kan. Sila klik WhatsApp. Dalam WhatsApp tu kita dah letak tag tag yang dah pre-design. Contoh, saya berminat produk A kan. Orang klik saja, dia akan keluar dekat WhatsApp kita, orang berminat dengan produk A. Jadi kita dah bantu pelanggan untuk nak ambil tindakan yang jelas dan mudah untuk faham. Jangan letak create to action tu, call to action tu adalah satu benda yang terlalu general, ayat yang terlalu berbunga-bunga dan orang yang tak faham. Jadi call to action tu yang paling senang lah. Sebab dia yang nak main peranan ni sekali ada, sebenarnya semuanya main peranan. Dalam flow AIDA tu, kalau kita nak buat marketing, yang paling payah sekali adalah nak create awareness ataupun nak create attention, nak minta orang pay attention dengan kita. Memang payah sangat. Tapi kalau kita dah buat selalu secara konsisten, orang tahu kewujudan kita. Contohlah macam saya dah buat live ni kan. Saya tembak juga dekat kawan-kawan, saya tembak juga dalam Facebook kan. Mamat ni pukul 9.30 akan buat live, sebagai contohlah. Saya lepas ni mungkin akan buat live hari Rabu dengan hari Jumaat. Contohlah 2 kali seminggu kan. Tak tahu lagi, wallahualam. Jadi kita nak create dalam mindset orang, Zahidi akan buat live setiap hari Rabu 9.30 pagi dan juga setiap hari Jumaat 9.30 pagi. Kalau topik yang saya bagi ni orang berminat, orang suka kan, orang akan dengar berkali-kali lah. Dan orang akan ada sampai satu tahap, dia tak sabar untuk nak menunggu hari Jumaat, dia tak akan sabar menunggu hari Rabu. Sebagai contoh lah, ini contoh kan. Sebagai contoh, katalah orang jual harum manis, setiap hari Jumaat dekat pasar malam, dekat Taman A, dia akan datang harum manis. Agak-agak kita hari Khamis tu kita dah set lah dalam mindset kita, hari Jumaat aku nak beli harum manis dekat Taman A, dia dekat lot 32. Sebab dia buat repeat secara konsisten. Bila kita repeat secara konsisten, benda tu akan ditanam di dalam kita punya mindset.
kita akan tanam dia punya mindset pelanggan tu tentang kewujudan kita, tentang produk kita. Contoh macam Milo lah, mindset dia dah terapkan. Macam Colgate, sampai sekarang kan nama Colgate tu, kalau nak pergi beli ubat gigi, orang sebut nak pergi beli Colgate. Kenapa? Dia dah tanam dalam mindset. Jadi kena konsisten, kena repeat dan konsisten, jangan berputus asa. Dalam marketing, dalam berbisnes, marketing memain peranan yang sangat penting dan kita kena follow flow ni. Selagi kita tak power dalam nak create awareness, nak minta orang pay attention dengan kita, selagi kita tak gagal untuk nak menarik minat orang dengan produk yang kita ada, dengan bisnes yang kita ada, selagi kita gagal untuk nak menaikkan desire orang, nak menaikkan keinginan orang, kita masih lagi gagal. Sebab kegagalan tu diukur di segi call to action ataupun tindakan orang yang akan ambil selepas kita buat promosi. Tetapi kalau kita tak buat langsung, kita 2 kali gagal. Kalau kita tak buat, memang kita 2 kali gagal. Kalau kita dah buat, pastikan kita buat secara konsisten dan continuously, kena sabar. Right? Bila dah sampai ke peringkat desire, petik jari orang akan beli. Petik jari orang akan beli. Di peringkat permulaan, awareness dan interest, dia agak sukar sebab kita nak kena hard work. Kita nak kena meyakinkan orang apa yang kita ada. Kita kena bagi tahu kewujudan kita. Dan kita nak ada satu perasaan dengan orang. Orang ada perasaan dengan kita, kata orang berminat dengan kita. Alright? So, rasa itu antara yang saya dah cover hari ini. Macam mana formula AIDA, AIDA, membantu masalah marketing usahawan. Okay? Don saya nak recap. Pada peringkat permulaan, kita kena tahu kenapa kita kena buat pemasaran. Tadi saya dah jelaskan, pemasaran dengan sale sangat-sangat berbeza. Sale lebih fokus kepada produk dan jualan. Pemasaran lebih fokus kepada pelanggan dan untung. Okay, pelanggan dan untung. Yang mana datang dulu, sale ataupun produk, bergantung kepada kita. Tetapi saya percaya marketing tu datang dulu berbanding dengan sale. Okay? Kalau kata company kita ni dah strong, company kita ni dah besar, company kita ni dah famous, sale mungkin lebih diutamakan. Tetapi sebelum kita nak jadi famous, kita adalah newcomer dalam bisnes. Sebagai contoh Milo lah. Dulu kalau masa mula-mula dia keluar, dia bukannya kenal orang kenal macam sekarang. Dia memang nobody, kan? That's why dia buat create awareness. Dia minta orang ada interest dengan dia, kan? Sampai sekarang dia masih lagi buat marketing supaya orang ada interest dengan dia. Kenapa? Sebab pesaing dekat luar banyak sangat. Coklat lah macam-macam, kan? Pesaing dekat luar banyak. Teknologi maklumat yang kita ada ni menyebabkan orang senang untuk nak akses. Jadi kalau kita tak buat marketing, memang habis. That's why lah Sifu IM tu ada sebut, memang bodoh lah usahawan. Bukan saya sebut dah, Sifu IM sebut, memang bodoh lah usahawan yang duduk saja menunggu produk dia dibeli oleh orang kalau dia tak buat marketing. Sebab pesaing, sebab kuasa membeli, sebab ekonomi, sebab teknologi maklumat dan sebagainya. Faktor-faktor opportunity dan threat yang ada dekat luar tu memungkinkan untuk orang tak tahu tentang kita. Jadi kalau kita tak buat marketing, memang orang tak tahu tentang kita. Alright? So macam mana saya relatekan yang fasa ketiga tadi, macam mana saya relatekan formula AIDA. A, create awareness. I, create interest. B, create desire. Dan nama apa? A, call to action. Minta orang bertindak dengan produk kita. Jadi saya dah cover semua. Nampak macam mudah, kan? Nampak macam mudah, tapi sebenarnya kalau kita sembang macam ni nampak memang mudah lah. Tapi yang paling penting adalah tindakan kita. Kalau kita tak ada ilmu, kita buat sesuatu tu memang sembrono, kita bulldoze, lebih baik daripada kita tak buat langsung. Kita tak ada ilmu, kita bulldoze je, kita buat je. Lebih baik daripada kita tak ada ilmu, kita tak buat langsung.
Kenapa? Bila kita dah buat, baru kita tahu sama ada benda tu viable tak, okey tak ataupun tak, ataupun okey ataupun KO. Sebab kita boleh tengok balik apa yang kita dah buat. Tapi kalau kita dah ada ilmu, kalau kita tak buat, memang rugi dua kali. Okey? So ilmu kena cari, tindakan kena buat. Knowledge is not power, tapi knowledge is power when you practice it and make it happen. Okay? So kita kena ada ilmu, daripada ilmu tu kita kena practice dan pastikan apa yang ada dalam ilmu tu menyebabkan benda tu berlaku, ada result lah. Alright? So itu saja perkongsian saya pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan pada hari ini mendapat manfaat kepada semua orang. Saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada semua orang yang masih lagi stay dengan saya ni. Sesi live daripada Koperasi Kaki Tangan Maktab Koperasi Malaysia Berhad. Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan hari ini boleh mendapat manfaat kepada semua orang, insya-Allah. Dan apa yang kekurangan, kelemahan itu adalah datang daripada saya sendiri, dan yang baik itu adalah datang daripada Allah. Saya hanya berkongsi ilmu Allah yang saya ada. Asbab kepada ilmu Allah yang saya ada ni, saya berkongsi dengan anda semua. Saya nak ucapkan terima kasih semua orang yang stay dengan saya untuk sesi perkongsian ini. InsyaAllah saya akan berkongsi lagi dalam sesi yang akan datang. Dan sekali lagi saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri 1441 Hijrah. Maaf zahir dan batin. Okey, itu saja. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.